membesarkan kepada seorang bapa contoh? Kita kena tengok sudut kehidupan kita dan pegangan kita. Kalau kita ni semuanya kan beragama Islam, maka seseorang yang boleh dikatakan bapa contoh tu adalah bapa yang mengambil kisah tentang agama anak-anaknya. Itu satu sangat penting. Sebab bagi saya, kalau seseorang bapa dapat mengawal ataupun memastikan anak-anak tidak terabai dari sudut agama ini, dia seorang bapa yang cemerlang. Membesarkan anak-anak bukanlah sekadar menyediakan tempat tinggal, makan minum, wang, pakaian atau kasih sayang yang melimpah ruah. Tetapi apa yang paling penting sekali ialah memberikan pendidikan, pengajaran dan bimbingan. Pendirian itulah yang menjadi pegangan Encik Zainal dalam membina keluarganya. Kemiskinan dan kesukaran hidup tidak pernah menjadi batu penghalang kepada Encik Zainal untuk membesarkan 8 orang anak-anaknya. Hasil usaha dan ketabahannya, dia berjaya membesarkan anak-anaknya sehingga kesemuanya berjaya melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi, sama ada di dalam atau di luar negara. Saya asal daripada Teluk Intan, kawasan Teluk Intan. Sekolah sana, semua kampung sana lah. Lepas itu saya habis sekolah, saya merantau ke Kuala Lumpur. Mula saya kerja pemandu juga lah, pemandu. Dengan masa itu Raja Azlan hakim, saya kerja dengan dia bawah sebagai hakim mahkamah tinggi. Lepas itu lebih kurang 5 tahun saya kerja dia, saya pun berhenti. Saya dapat kerja factory daripada tahun 63, 64 gitu lah. Sampai lah Sara sampai 92. Kerja di kilang tu? Ya, kerja kilang 20, dekat 30 tahun lah. Kerja kilang sebagai pemandu juga lah. Sebagai pemandu kilang lah. Dilahirkan di Kampung Gajah, Teluk Intan, Perak pada 27 hari bulan 12 1937. Encik Zainal bin Arifin adalah anak sulung kepada 8 orang adik-beradik kepada pasangan Rahmah dan Encik Abbas. Sewaktu kecil melakukan kerja kampung adalah lumrah baginya. Beliau juga merasa kepayahan hidup di bawah pemerintahan Jepun. Kesukaran hidup di zaman kanak-kanak mengajarnya mengenal erti susah, dan kerana itu beliau tidak pernah berhenti atau malas untuk berusaha mencari rezeki untuk beliau dan keluarganya. Bermula dengan bekerja di kampung, beliau telah berhijrah ke Perlis, Kelantan dan akhirnya ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai pemandu untuk satu jabatan kerajaan. Pertama tu Dulu sekolah kat mana? mula dia sekolah sini lah, sekolah Alam Shah tak jaga sampai habis di jam 6. Lepas itu dia masuk Form 1 ke sekolah bangsa dia. Lepas 5 tahun dia pun lulus itu, dia dapat jadi melanjutkan Universiti Sains Pulau Pinang. Sekarang ni dia bekerja buat jadi manajer direktur sendiri lah, dia buat bisnes sendiri. Yang nombor 2-nya, dia mula sekolah, semua anak-anak dia belum bersekolah di sini, di Sultan Alam Shah, Tarim Jaya semua. Sampailah form, sampai tingkat dia 6 lah. Habis dia 6, dia dapat melanjutkan pelajaran ke Kitab Rendah Sains Mara, Kuala Terengganu. Duduk sana dia 5 tahun di sana, dia lulus. Dia pun sampai PM dia habis lulus, dia pun dapat tawaran pergi buat A-level di Ipoh 1 tahun setengah. Lepas dapat Ipoh, dapat tawaran pergi England. Dia masuk universiti sana lah, di Coventry sana. Lepas tu dia balik, lalu dia bekerja lah. Sampai sekarang pun bekerja dengan Telekom apa. Dia sebagai engineer lah. Dulu memang susah lah. Mula ikutkan, saya pun tak sangka boleh sampai dia orang kan yang dibantu oleh kerajaan. Siswa ke apa kan. Itu jadi kalau saja harap pergi sendiri, tak pergi dia mana-mana. Kira-kira dah tak mau bagi dah dia orang pergi. Tak cukup mau dia.
Tapi kerana kerjaan ada siapa, jadi teruskanlah. Baik, bagi ayah yang mungkin mendapat pendapatan yang tidak tinggi, mungkin menyebabkan kehidupan yang tidak begitu selesa, dia tetapi terpaksa menyara kehidupan anak-anak yang begitu ramai, dia kena teruskan perjuangannya. Walaupun mungkin tak dapat memberikan semua kebahagiaan sebagaimana didambakan oleh seluruh ahli keluarga, tapi selagi dia berjuang ke arah itu, saya rasa itu pun lelaki yang mancung, lelaki yang hebat, lelaki yang patut diberikan anugerah sebagai bapa misali. Sebab kalau yang dah memang stabil keuangannya, kita tak heran. Apa kita nak herankan? Macam orang yang pandai, daripada kecil dia lahir-lahir, dia sekolah dapat nombor 1 memanjang. Sampailah dia besar, dia pun dapat kerja yang bagus, maka jadi orang kaya. Apa kita nak heran? Sebab dia dah memang pandai. Lepas tu jadi kaya, tak heran. Yang kita nak heran ialah orang yang daripada kecil hidup susah, merana, merempat, mak bapak tak berapa peduli. Tapi dia belajar sendiri, akhirnya sampailah satu tahap dia jadi orang kaya. Orang ini yang kita nak kena berikan anugerah. So samalah macam ayah tadi yang terpaksa berhempas pulas, bekerja siang, pagi, petang tanpa mempedulikan keperluan diri sendiri pun kadang-kadang, tapi mereka boleh memberikan apa yang diperlukan kepada anak-anak hingga tak ada satu pun yang mati kebeluran. Syabas kepada ayah-ayah di Malaysia. Belum pernah saya dengar ada orang anaknya mati tak makan. Itu menunjukkan bahawa para lelaki di Malaysia mancur-mancur, hebat-hebat dan luar biasa bagus. Cuma boleh baguskan lagi, itu saja. Pelajaran adalah harta yang amat berharga buat kita. Begitulah yang selalu dipesan kepada anak-anaknya. Memandangkan mereka bukanlah orang yang berharta, jaminan masa depan kepada anak-anaknya hanya golongan ijazah yang mampu mengubah taraf ekonomi kehidupan mereka. Berkat nasihat dan motivasi dari Encik Zainal, kesemua anak-anaknya berjaya dalam pelajaran mereka. Setiap kali Encik Zainal menoleh ke hari-hari lampau, ternyata beliau berasa puas kerana segala pengorbanan beliau telah membuahkan hasil. Tidak sia-sia segala penat jerih yang telah dilaluinya selama ini. Hari-hari tuanya boleh dilalui dengan tenang dan penuh kepuasan. Melihat anak-anak dan cucu-cucunya menikmati kehidupan yang mereka lalui hari ini berkat usahanya yang tidak pernah kenal putus asa dan jemu berusaha, dia mampu menghabiskan masa-masa hidupnya dengan aman dan damai. Seronok Farah kan kalau kita mempunyai sebuah keluarga yang bahagia. Betul tu Syaril. Keluarga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang sempurna. Dan akhirnya kepada sebuah negara yang berjaya. Baiklah Syaril, nampaknya masa tak menyebelahi kita lagi. Dan kami harap kepada semua lelaki yang bergaya dan macho di luar sana supaya jangan lupa untuk terus bersama kami lagi dalam Stylo pada minggu hadapan dengan paparan-paparan yang lebih menarik. Kerana Stylo membina imej lelaki.